Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Dan macam biasa, aku sentiasa mendoakan kehadrat Allah SWT, semoga kita semua dan korang semua sentiasa dalam keadaan yang baik dan sihat di samping keluarga yang tersayang. Amin. Ok, baru-baru ni guys, aku ada buat sebuah short film seram yang bertajuk Penunggu. Lambat lagi nak sampai ni? Tak dah, aku pun tak tahu. Assalamualaikum. Rumah dia dalam rambutan. Asal macam terlibat rumah tua ni. Allah! Ustaz boleh bantu kita orang InsyaAllah, dengan izin Allah, saya cuba bantu. So, kepada semua yang dah tonton short film seram tu, aku ucapkan jutaan terima kasih. Dan yang dah like, yang dah subscribe, yang dah komen dekat cerita tersebut pun aku ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada korang kerana sentiasa support konten yang aku buat. Sebab cerita seram ataupun filem seram yang Penunggu ni memang sebenarnya projek dah lama aku nak buat, cuma tak ada masa. Tapi alhamdulillah lah, sebenarnya drama tu, short film tu aku shoot 2 minggu sebelum aku sekeluarga dilanda ujian Tuhan ataupun musibah bencana alam, iaitu banjir besar baru-baru ni. So sempat jugalah kita orang syuting dengan talent-talent yang ada dalam cerita Penunggu tu. Aku ucapkan syabas, tahniah dan terima kasih. Korang memang gempok Yang mana belum subscribe lagi, minta jasa baik korang, tolonglah tekan butang subscribe tu dan loceng notification. Okay, sebab nanti kalau ada konten-konten yang baru, story-story yang baru, korang takkan ketinggalan. Alright, apa lagi aku nak bebel. Aku pun tumpang rasa sedih lah kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan di luar sana yang turut dilanda musibah banjir besar tahun ni, terutama yang di Selangor, Shah Alam, di mana lagi, di tempat aku sendiri, Pahang. Semoga korang semua sentiasa dalam keadaan yang baik, dan anggaplah dugaan ujian Allah ini mempunyai hikmah ataupun rahmat di sebalik berlakunya dugaan yang besar tu. So macam yang aku pernah cakap dulu, pejam celik, sekarang dah masuk Januari 2022, dan aku rasa tak terlambat lagi untuk aku ucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun 2022 ni akan menjadi tahun yang lebih baik untuk kita semua. Okay? Ada orang kata tahun 2022 ni bencana semakin banyak lah. Wallahualam, itu semua adalah ketentuan ataupun apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita tak tahu, kita tak ada kuasa kan. Cuma sebagai umat manusia, hamba di muka bumi ni, kita hanya mampu berdoa dan mohon perlindungan sekalipun ada banyak bencana ataupun malapetaka, supaya kita sekeluarga sentiasa berada di bawah lindungan dia dan terhindar dari fitnah Dajjal terutamanya lah. Okay? Yang penting tahun 2022 ni kita cuba, ataupun kita mesti kena ada azam baru, kita buka lembaran dan buka buku baru. So aku sendiri pun aku akan cuba memperbaiki lagi konten-konten yang ada dalam channel aku, dengan harapan lebih ramai lagi subscriber di luar sana yang sudi singgah dan subscribe channel aku dan menonton semua konten-konten yang akan aku hidangkan untuk korang semua. So sempena tahun 2022 ni juga, okay, aku rasa macam aku nak ubah sikit lah personality aku. Bukan ubah personality, tapi bagi aku lah, aku sebenarnya aku tak berapa fame sangat, tak berapa faith sangat gelaran
ataupun penggunaan bahasa diri aku ni aku sebenarnya. So kali ni sempena tahun 2022 ni boleh tak ataupun aku sendiri memang nak ubah, okey, gelaran pada diri aku untuk channel ni iaitu Abeli ataupun Abang Li, okey, tapi singkatan dia Abeli je lah, A-B-E-L-I, Abeli. So korang boleh just call aku Abeli, okey. Nice. Alhamdulillah, hari ni setelah beberapa lama juga selepas beberapa minggu lepas aku launch, selepas beberapa minggu Abeli launch filem pendek Seram Penunggu tu, Abeli agak sunyi sikit sebab sibuk dengan yelah, bila dah kena banjir ni nak kena kemas rumah kan, lepas tu macam dia trauma sikit. So preparation dari segi mental dan fizikal tu agak makan masa sikit untuk Abeli nak move on. Okey, dan sehinggalah hari ni alhamdulillah Abeli diberi kekuatan untuk shoot konten yang baru. Okey. Alright guys, tanpa buang masa, hari ni Abeli nak share dengan korang sebuah kisah seram, di mana kisah ini dikongsikan kepada Abeli oleh kawan Abeli sendiri. Kebanyakannya kawan-kawan Abeli ni memang ramai juga yang melalui peristiwa-peristiwa seram dan mistik ni, termasuk Abeli sendiri. Cuma satu persatu Abeli akan sharekan. So kali ni kisah seram yang Abeli nak share dengan korang semua iaitu kisah seram yang pernah berlaku pada kawan Abeli di sebuah hospital di negeri Selangor. Kisah ni berlaku pada kawan Abeli ni. Kawan Abeli ni dia pernah jaga arwah ayah dia dulu di hospital. Okay, so dalam tempoh dia menjaga arwah ayah dia di hospital lah, ada perkara yang misteri dan seram pernah berlaku. Ward yang tempat pesakit pasien lelaki ni satu ward yang panjang, okay, katil banyak. Di hujung sekali ada bilik kuarantin, dia bilik kaca lah untuk pesakit yang penyakit berjangkit macam TB ke denggi ke apa, dia masuk dalam quarantine room tu. Nak dijadikan cerita, arwah ayah kawan Abeli ni, katil dia di sebelah hujung sekali berdekatan dengan bilik kuarantin tu lah so agak jauh juga dengan meja nurse tadi yang di tengah-tengah ward tu. Apa yang berlaku guys, pada satu hari ni sewaktu kawan Abeli ni jaga arwah ayah dia di ward tersebut, ada seorang pasien pesakit kritikal jugalah baru dimasukkan ke ward tu. Orang tua, lelaki tua masa dimasuk ke ward tu, dia baru lepas operation tembuk tekak ni. Katil dia betul-betul menghadap bertentang kaki lah dengan katil arwah ayah kawan Abeli ni. Okey, apa yang berlaku guys, selepas lebih kurang 3-4 hari dia menjaga arwah ayah dia di hospital, satu hari pesakit yang baru masuk dia tu, yang tembuk tekak dia tu, berada di dalam keadaan yang kritikal, dan doktor panggil ahli-ahli keluarga dia supaya datang sebab pesakit tu dah 50-50 lah, dah tak boleh nak diselamatkan lagi. Lebih kurang dalam pukul 8 ke 9 malam macam tu lah, member Abeli cerita, pesakit tersebut telah meninggal dunia. Dan apa yang berlaku guys, pengalaman dia ni pada malam keesokan harinya, selepas pasien tadi dah keluar, katil dah kosong, tak ada pesakit baru, tak ada pasien baru yang masuk kat katil tu. So katil tu kosong lah Malam tu guys, kawan Abeli ni macam biasa dah settle bagi arwah ayah dia makan ubat, doktor pun dah check semua. And then dah malam, nurse pun tutup beberapa lampu dekat ward tu, dah jadi agak gelap ward tu. Kawan Abeli ni pun macam biasalah, dia tidur dekat sebelah katil arwah ayah dia, di bawah lah, atas lantai dia bentang toto kan. Bila keadaan dah sunyi, dan waktu tu lebih kurang pukul 2 pagi, 2 lebih lah dia kata. Dia tersedar sebab dia terasa sejuk, nak terkencing, dia kata nak buang air. And then macam biasalah bila kita tersedar dari tidur ni
kita rasa macam sunyi sepi kan, bunyi, hanya ada bunyi macam dia kata bunyi mesin yang apa, pernafasan tu kan, tik 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 macam tu kan. So memang ngeri lah dalam ward ni kan. So dia buat relax, dia nak pergi kencing. Tiba-tiba guys, masa dia nak bangun untuk pergi kencing tu, tiba-tiba tengah dia nak bangun, nak keluar daripada tirai katil tu, dia terdengar bunyi orang berjalan macam pakai slipper Jepun, macam macam keluar dari tandas je, sereh macam tu menghala ke katil dia tau. So dia dapat dengar dalam keadaan sunyi tu, kita dapat dengar tau keadaan bunyi tapak kaki orang berjalan menghala ke arah kita macam mana rasa tu kan. So kawan Abeli ni dia dah rasa macam berdebar jugalah kan. Dan dia baring semula. Dekat katil tu, dia ternampak melalui bawah katil ayah dia tu ada orang berjalan dengan berseluar pakaian hospital tu, berjalan betul-betul ke arah dia. Dan dia bila dia tengok je kaki pesakit yang berjalan tu pergi ke katil berhadapan dengan ayah dia. Maknanya katil yang kosong tadi tu, katil yang tempat pesakit baru meninggal dunia tu. Jadi kawan Abeli ni dia dah rasa macam ada pasien nak tumpang tidur ke, ataupun ada pasien baru masuk ke. Cuma kalau ada pasien baru masuk, mesti ada doktor ataupun nurse tolong bawakan, tolak dengan wheelchair ke. Tapi ni dia jalan sendiri seorang. So kawan Abeli ni dia rasa macam mungkin pasien lain dia tak selesa katnya, yang sihat lah dia boleh bangun, dia tengok katil situ kosong, dia nak tumpang tidur katil tu lah. So kawan Abeli ni beranggapan macam tu. Slow dia hintai, dia buka tirai dia tengok ke arah katil tersebut. Seorang lelaki tua memakai baju hospital ni memandang ke arah katil, ke arah kepala katil yang sana tu lah, bukan mana membelakangi kawan Abeli ni. Berdiri tercegat dekat tepi katil tu. Dia tak baring kat katil, dia hanya berdiri. Dia berdiri macam memandang ke arah katil yang kosong tu. So masa tu kawan Abeli ni dia dah lagi panik lah, dia lagi berdebar. Kenapa tiba-tiba berdiri tercegat situ, pandang senyap, sunyi, sepi macam tu kan. Macam memang macam pelik lah kan, dalam keadaan sama-sama gelap macam tu, tiba-tiba benda tu berdiri tercegat macam tu. Kalau orang betul mesti dia dah baring ke, memang tumpang baring. Tengah dia tutup tirai tu guys, bunyi lelaki tua yang tengah terbatuk-batuk macam sakit tekak. Just imagine. Okay. So dia bingkas bangun, dia terkejut, dia hintai arwah ayah dia kata. Dia ingat arwah ayah dia yang batuk. Rupanya tak, arwah ayah dia memang lena lagi tidur. Sekali lagi dia dengar bunyi datang dari arah depan katil ayah dia tadi. So guys, kali ni dia betul-betul dah berdebar. Dia cuba baca apa yang terlintas dekat fikiran dia masa tu. Tiba-tiba dia dengar sekali lagi bunyi tapak kaki atau bekas orang berjalan memakai slipper Jepun daripada katil tu menghala ke, nak keluar daripada tu lah, nak menghala ke hujung sana kat bilik kuarantin tu. Bilik kuarantin tu hujung tu ada tandas tau. So dia dengar kaki tu pergi ke ala ke sana lah Dan kawan Abeli ni sekali lagi dia memberanikan diri, dia intai dekat bawah katil je, dia tak buka tirai tu. Dia intai bawah katil, perlahan dia tengok, dia dengar bunyi tapak kaki tu. Apa yang mengejutkan kawan Abeli ni guys, korang tahu apa yang berlaku? Bila dia intai dekat bawah tu, dia nampak orang berjalan tapi tak ada kaki dan selipar. Just imagine, seluar hospital tu tergantung berterbangan berjalan ke depan macam tu, tapi bunyi tapak kaki melangkah. Cuba korang bayangkan macam mana perasaan kawan Abeli masa tu. Dia dah ketakutan. Lepas tu apa yang dia berani buat? Dia selimut badan dia, dia tutup selubung. Tiba-tiba dia dengar lagi bunyi orang tua tu terbatuk-batuk sambil tergelak-gelak. Macam dia kata macam benda tu macam tahu dia nampak. So kawan Abeli ni perlahan dia buka selimut, dia pandang semula ke arah kaki yang berjalan tu. Kaki tadi dia berhenti kat situ. Bila dia pandang semula dekat kaki tadi yang tengah berjalan tadi, tiba-tiba dia nampak
benda tu macam berlari tau, laju, sop, terus hilang masuk ke pintu tandas kat ujung tu, macam tembus. Pintu tandas tu tak buka, tutup, tapi benda tu macam dia lari, sop. Kain baju yang boleh menembusi pintu bilik air tu. Tapi dengar bunyi kaki berlari. Yang tu yang kawan Amli sampai sekarang dia kata peristiwa tu memang paling ngeri lah. Dan dia rasa lah, ni pendapat kawan Amli sendiri, dia cakap dia dapat rasakan yang datang tu mungkin roh arwah yang meninggal tu, pakcik yang meninggal tu, ataupun jin ataupun setan yang memang saja mengganggu dan mengacau. Sebab dia seorang je tak tidur masa tu kan. Itulah pengalaman yang seram yang dilalui oleh kawan Amli di ward hospital sewaktu dia menjaga arwah ayah dia di hospital. Dan arwah ayah dia pun dah kembali ke rahmatullah, meninggal dunia akibat kencing manis yang tinggi lah. Dan kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah ayah kawan Amli ni. Al-Fatihah. So guys, cukup dulu setakat kali ni kisah seram yang Amli ingin sharekan untuk korang. Setelah sekian lama Amli tak up content, so ini kisah untuk tahun 2022, pembuka tirai tahun 2022, kisah seram di ward hospital. Kalau korang ada cerita yang nak share, ada idea ataupun pandangan nak lontarkan ataupun nak share dengan Amli, boleh letak dalam komen, ruangan komen, ataupun boleh DM, boleh dekat TikTok, boleh dekat IG boleh, dan dekat email pun boleh. Di description tu Amli ada letak semua sekali. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Ceria-ceria selalu. Assalamualaikum. Bye bye.